bangkitkan itu yang selalunya menjadi asas. Kerana kalau kita mahu membentuk kerajaan, kita mesti mempunyai satu kesepakatan untuk apa kita mahu membentuk kerajaan yang baru. Sedangkan kerajaan yang sedia ada itu sudah dibentuk. Yeah. Jadi antara asas-asas penting dalam perbincangan kita bukan isu-isu yang melibatkan siapa mahu jawatan, siapa mahu tempat, siapa mahu kedudukan. Kita tidak membincangkan itu. Yang kita bincangkan adalah kenapa ini harus berlaku? Kenapa ini mesti berlaku? Dan kenapa dia sudah berlaku seperti mana pada hari ini? Itu sebab kalau kita lihat antara perkara penting yang selalu kita sebut ialah tentang istilah yang kita sebut sebagai selamatkan Melaka. Kerana isu-isu yang dibangkitkan, saya ambil satu contoh. Saya pernah duduk di kedudukan Ketua Menteri itu. Perkara paling penting bila kita mengadakan mesyuarat Esko, itu adalah mesyuarat di mana keputusan itu adalah keputusan tertinggi di peringkat kerajaan negeri. Dan tak wajar ada sesiapa lain selain daripada itu yang harus dirujuk daripada keputusan mesyuarat kerajaan negeri itu. Tetapi dalam konteks ini, ianya tidak berlaku begitu. Kerajaan yang sedia ada itu. Kadang-kadang keputusan mesyuarat Esko itu dinyatakan oleh bekas Esko dan juga bekas Ketua Menteri Datuk Seri Idris sendiri. Keputusan mesyuarat Esko itu harus dibawa kepada seseorang. Bagi saya ini adalah suatu perkara yang paling tidak sihat dalam sistem pentadbiran kerajaan. Jadi begitulah juga dengan isu-isu yang melibatkan rakyat dan isu-isu yang melibatkan pesisir Pantai Melaka. Dan saya fikir pesisir Pantai Melaka itu banyak faktor juga yang harus diambil pertimbangan, termasuk faktor keselamatan negeri dan juga negara pada masa depan. YB, kita telah mendengar dan ada yang menangis pun daripada 4 orang berkenaan bila dia bercerita dan juga menyatakan apa yang berlaku di Melaka contohnya. Tetapi menurut YB melihat sebagai seorang pengerusi Pakatan Harapan di sana, apa yang berlaku, pergolakan apa yang sedang dialami oleh kepimpinan, mungkin melibatkan Ketua Menteri dan sebagainya, termasuk UMNO itu sendiri. Dan saya lihat kalau kita tengok macam YB Nur Azman, memang dia saya rasa dia menangis kerana bagaimana dia dilayan oleh pemimpin-pemimpin UMNO. Saya tak fikir dalam satu kerajaan UMNO dia ada ADUN yang di kalangan UMNO sendiri. Dia ada Esko di kalangan UMNO sendiri. Tetapi mereka di kalangan pemimpin-pemimpin ini mereka lantik penyelaras. Di dalam DUN yang ada yang pemimpinnya adalah pemimpin UMNO sendiri, Esko UMNO, ADUN UMNO. Dia lantik penyelaras menguruskan peruntukan-peruntukan kerajaan negeri. Bagi saya ini tidak wajar. Sebab itu kalau kita lihat model yang ditunjukkan oleh UMNO itu cukup tidak baik dalam sistem politik ataupun demokrasi dalam negara kita. Jadi itu sebab saya fikir mungkin itu menjadi alasan kepada YB di kalangan UMNO ini mereka menitiskan air mata. Bagaimana mereka di dalam parti mereka sendiri mereka dilayan sedemikian rupa. Sebab itu dia selalu memberi gambaran. Kalau dalam parti sendiri pun dilayan sedemikian rupa, bagaimana dengan rakyat? Bagaimana mereka yang tak ada parti? Bagaimana mereka yang di luar daripada garis itu? Jadi ini yang selalunya menjadi pertimbangan kita. Sebab dikala kita memimpin Pakatan Harapan, memimpin negeri Melaka itu, asas kita bila kita memimpin itu, rakyat adalah keseluruhannya tanpa mengira warna kulit kita ataupun garis pemikiran politik kita ataupun kefahaman agama kita, dan itu harus dijadikan asas. Adakah YB melihat kepada pertukaran kerajaan itu tidak berlaku seperti yang dijangkakan apabila pengumuman untuk bubar DUN itu dilaksanakan? Dia sebenarnya kita tahu bila kita bertindak itu, saya tak nafikan bahawa kita telah memberikan banyak pandangan, ingatan kepada tindakan-tindakan yang bakal berlaku selepas daripada apa yang telah dilakukan oleh 4 orang ADUN ini. Dan memang saya fikir masing-masing mempunyai pandangan tersendiri tentang keadaan kesihatan semasa, ekonomi semasa dan seumpamanya. Jadi saya fikir bila mereka sudah bertindak, jadi memang sebagai seorang pemimpin kita harus mengambil semua tanggungjawab itu, kerana bagi kita yang penting adalah sistem dan dasar yang dibuat itu mesti memberikan kesan yang terbaik kepada masyarakat, walaupun mungkin sebahagian daripadanya itu harus berkorban. Macam yang berhormat Nur Afendi yang bekas ADUN Teluk Emas itu, dia duduk dalam 2 kerajaan. Dia duduk dalam kerajaan yang saya pimpin dan dalam masa yang sama dia juga duduk dalam kerajaan yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin UMNO. Dia sendiri boleh buat perbandingan. Jadi bila saya berjumpa dengan dia, saya bertanya kenapa, macam mana dia buat perbandingan. Dia boleh buat perbandingan.
dasar-dasar dalam struktur masyarakat yang majmuk, bagaimana dasar itu dilaksanakan dan bagaimana dasar-dasar itu diterjemahkan untuk kepentingan rakyat. Dan saya boleh melihat bahawa daripada comparison yang dia buat itu, perbandingan yang dia buat itu, dia boleh menunjukkan bahawa kerajaan Pakatan Harapan itu jauh lebih baik berbanding dengan kerajaan yang dia bersama dalam tempoh 19 bulan itu. Wabi melihat kepada apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri, sempadan Rentas Negeri 11 Oktober telah